بعلومه في الدارين. Dan ta'alluq ia dengan segala perkara yang tersebut seperti ilmu, tetapi ta'alluq ilmu ta'alluq inkishaf, dan ta'alluq kalam ta'alluq dilalah, artinya menunjuk. Dan ta'alluq ia kalam, dan ta'alluq ia kalam dengan segala perkara yang tersebut ialah perkara yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Dan ta'alluq keduanya bertakluk olehnya oleh sifat kalam dengan segala perkara yang tersebut. Dikandaki dengan perkara yang tersebut itu ialah sekalian yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil. Memanglah setengah daripada sifat yang bertakluknya ialah sifat kalam. Yang mana daripada segala sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala selain daripada sifat hayat, kesemuanya bertakluk kesemuanya. Sifat hayat satu saja tidak bertakluk, dan lain daripada sifat hayat tu ada bertakluk kesemuanya, bertugas kesemuanya. Maka sifat kalam, sifat perkata bagi Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai takluk kepada sekalian perkara yang tersebut ialah perkara yang wajib, perkara yang jaiz, perkara yang mustahil. Seperti ilmu, yakni seperti takluk oleh ilmu, oleh sifat ilmu, sifat pengetahuan bagi Allah Ta'ala. Samalah, sebab sifat ilmu pun takluk dengan benda yang wajib dan benda yang mustahil dan benda yang harus. Sama di situ. Sama, jadi sifat kalam ada takluk dengan benda yang wajib, sifat ilmu pun ada takluk dengan benda yang wajib. Sifat kalam ada takluk dengan benda yang jaiz, sifat ilmu pun demikianlah, ada takluk dengan benda yang jaiz. Sifat kalam ada takluk dengan perkara yang mustahil, demikianlah sifat ilmu ada takluk dengan perkara yang mustahil. Sama di situ. Tetapi ada berbeza. Tetapi maknanya ada berbeza. Ta'alluq ilmu, ta'alluq inkishaf, dan ta'alluq kalam, ta'alluq dilalah. Tapi cara ta'alluqnya berlain-lain. Cara ta'alluqnya berlain-lain. Ilmu ta'alluq dengan perkara yang tiga tadi, ta'alluq inkishaf. Kalam ta'alluq dengan perkara yang tiga tadi sebagai ta'alluq dilalah. Jadi sama pada muta'alaq saja, tapi cara ta'alluq tu berlain-lain. Maka daripada uraian yang dulu pada sifat ilmu, kita maklum bahwasanya sifat ilmu dan sifat samu' dan basar, tiga-tiga sifat itu jenis ta'alluq dia ialah ta'alluq inkishaf dengan makna nyata. Kemudian ta'alluq inkishaf nyata, ta'alluq oleh ilmu dengan benda yang wajib, yang jaiz, yang harus itu
Yang mustahil itu dengan maknanya Allah nyata bagi ilmu Allah Ta'ala akan segala perkara yang wajib dan perkara yang jaiz dan perkara yang mustahil. Dengan maknanya sifat ilmu Allah Ta'ala ada bertakluk dengan benda wajib, mana Allah Ta'ala tahu dengan benda yang wajib. Sifat ilmu Allah Ta'ala ada takluk dengan benda jaiz, dengan maknanya segala perkara yang harus dimengetahui oleh Allah Ta'ala. Dan perkara yang mustahil ditakluk oleh sifat ilmu, maknanya Allah Ta'ala tahu kata benda itu benda mustahil. Jadi maknanya takluk ilmu dengan benda wajib itu dengan makna tahu, dengan makna nyata. Takluk ilmu Allah Ta'ala dengan benda harus dengan maknanya nyata bagi ilmu Allah Ta'ala, kita panggil tahu jelas nyata itulah dengan benda yang jaiz. Dan begitu juga dengan benda yang mustahil. Nyata bagi ilmu Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala tahu kata benda itu adalah benda mustahil. Contohnya Allah Ta'ala tahu katanya anak bagi dia itu adalah perkara yang mustahil. Isteri bagi dia itu adalah perkara yang mustahil. Bertempat bagi dianya adalah perkara yang mustahil. Begitulah jadi maksud katanya nyata bagi ilmu Allah Ta'ala oleh sekalian perkara yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil. Adapun takluk sifat kalam tu takluk dilalah, mana menunjuk, mana memberi faham, memberi reti dengan benda yang wajib, dengan benda yang jaiz, dengan benda yang mustahil. Dengan maknanya kalau nak banding dengan bahasa kitanya, kalam bercakap kita ni dan pengetahuan kitanya sama juga. Jadi kita ada tahu, kita ada kenal dengan benda yang wajib. Kita tahu, kita kenal dengan benda yang wajib. Seperti kita tahu kata Allah ada, Allah kuasa, itu maknanya nyata bagi ilmu kita kata ada Allah dan kuasa Allah. Maka ada Allah, kuasa Allah itu adalah perkara yang wajib. Nyata bagi kita, maknanya kita tahu benda itu. Itu makna takluk inkishaf, takluk ilmu. Adapun takluk kalam, cakapan kitanya, apabila kita bercakap Allah ada, apabila kita bercakap kata Allah ada, Allah kuasa, itu maknanya kita beri faham kepada yang lain, kepada orang mendengar kata Allah ada, maka Allah ada tu adalah perkara yang wajib. Itulah berbezanya. Demikian juga perkara yang jaiz. Jadi perkara yang jaiz kalau nisbah bagi ilmu kita, kita tahu katanya ada kita ni harus. Ada kita harus, tak ada kita pun harus. Itu maknanya kita tahu dengan benda yang jaiz. Ada kita sakit, demam, kita sihat, kita adalah perkara yang harus. Itu yang kita tahu. Itu dikatakan takluk ilmu kita dengan benda yang jaiz. Lepas tu di mana pula yang jadi takluk bagi sifat kalam kita? Apabila kita bercakap dengan perkara yang harus, kita bercakap, kita berita, kita beritahu kepada yang lain kata Allah menjadi oleh Allah akan makhluk ini adalah yang harus. Itu mana kita bercakap pasal benda yang harus. Itu takluk kalam. Sakit, demam, sehat, kenyang, lapar, itu maknanya saya sakit, saya sehat sekarang. Kalau orang tanya kita apa khabar kau sekarang, kita jawab kata saya sehat. Saya sehat. Maka kita cakap tentang, kita bagi tahu ke orang katanya kita ni sehat sekarang, itu maknanya kita bercakap dengan benda yang harus. Adapun kalau katanya kita tahu kata kita sekarang adalah sehat. Kita tahu sekarang katanya kita ni sehat. Itu masuk dalam bahagian ilmu. Nyata kita bercakap katanya saya sehat sekarang, itu kita bercakap dengan benda yang harus.
Kita tahu kata kita sihat, itu masuk dalam ta'alluq ilmu. Kita beritahu ke orang katanya kita sihat, itu ta'alluq sifat kalam. Maka sihat tak sihat itu adalah perkara yang harus. Begitu juga perkara yang mustahil. Kita tahu katanya anak bagi Allah itu adalah perkara yang tak terima ada, perkara yang mustahil. Itu benda yang kita tahu. Benda yang nyata, benda yang inkishaf bagi kitanya. Benda yang kita tahu, perkara yang kita tahu katanya mustahil ada anak bagi Allah Ta'ala. Itu yang kita tahu sekarang. Itu masuk dalam inkishaf ta'alluq ilmu kita. Tetapi kalau orang tanya, Allah ada anak ke tidak? Kita jawab kata Allah tidak ada anak. Tidak bertempat. Itu maknanya kita bercakap, kita beritahu, kita beri faham ke orang katanya ada anak itu adalah perkara yang mustahil. Itu maknanya sifat kalam kita dilalah menunjuk takluk dengan benda yang mustahil. Begitulah berbezanya. Jadi pendek katanya ilmu dia tahu, ilmu sifat ilmu sifat ilmu. Kemudian tahukan dengan perkara-perkara itulah dikatakan inkishaf. Tahu dengan segala perkara-perkara itulah dikatakan inkishaf. Dikatakan ta'alluq ilmu nyata jelas. Jelas nyata, sebab tu kalau orang tanya kepada kita Allah ada ke tidak, orang tanya kepada kita katanya tahu ke tidak Allah ada, Allah kuasa, kita jawab kata tahu. Sebab ada di dalam pengetahuan kita bahwasanya Allah ada, Allah kuasa. Itu maknanya kita tahu dengan benda wajib. Itu makna katanya ilmu kita takluk dengan benda wajib. Dan sekarang juga kita tahu katanya ada makhluk, tak ada makhluk, itu adalah harus. Itu maknanya takluk ilmu kita dengan benda yang harus. Kita tahu juga katanya bertempat, beranggota dan sebagainya bagi Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Maka kita tahu kata beranggota Allah Ta'ala itu mustahil. Itu maknanya takluk ilmu kita nyata bagi pengetahuan kita katanya beranggota Allah Ta'ala itu bertempat, beranak, beristeri, itu adalah perkara yang mustahil. Itu maknanya kita tahu dengan benda yang mustahil. Takluk dengan benda yang mustahil. Tetapi takluk kalam, dia takluk dilalah, artinya menunjuk. Maknanya menunjuk tu mana bukan tunjuk dengan tangan, bukan tunjuk dengan isyarat, tu tidak. Maknanya dilalah, mana menunjuk, mana memberi faham kepada yang lain. Kepada yang lain. Maka memberi faham itulah, memberi reti, memberi faham, memberi tahu kepada yang lain itulah dikatakan takluk dilalah bagi sifat kalam. Apabila orang tanya kepada kita, Allah ada ke tidak? Tuhan ada ke tidak? Kita jawab kata Tuhan ada. Itu maknanya takluk kalam kita dengan benda yang wajib. Dengan mana kita beri faham kepada yang lain kata Allah itu ada. Maka Allah ada itu adalah setengah daripada perkara yang wajib pada akal. Kemudian kita cerita pula kepada yang lain, kita cerita, kita beri faham, kita cerita, kita beri faham, kita beritahu, kita bagi dia reti. Kata makhluk ini adanya, ada makhluk ini adalah harus. Ada makhluk ini boleh jadi, kalau tak ada pun boleh jadi. Itu mana kita bercakap pasal benda yang harus. Kita beritahu ke orang katanya ada makhluk ini harus, tak ada makhluk ini pun harus. Maka itu maknanya kita bercakap pasal benda yang harus. Maka itulah dikatakan takluk dengan kalam, takluk oleh kalam dengan perkara yang harus. Mana kita beri faham kepada yang lain kata ada makhluk ini adalah harus. Tak ada makhluk ini pun harus. Itu kita bercakap pasal benda yang harus. Itu makna takluk dilalah. Dan juga kita bercakap katanya
tak boleh jadi Allah beranggota, tak boleh jadi Allah beristeri, tak boleh jadi Allah ada anak, tak boleh jadi Allah makan minum. Maka kita beritahu ke orang begitu, itu maknanya menunjuk oleh kalam kita di atas perkara yang mustahil. Itu maknanya ta'alluq dilalah bagi sifat kalam. Begitulah. Jadi sifat ilmu ada bersangkutan dengan tiga perkara. Sifat kalam pun ada bersangkutan dengan tiga perkara. Sebab benda yang kita tahunya, benda yang kita tahu tak lepas daripada tiga perkara itu. Benda yang kita tahu tak lepas daripada tiga perkara. Kalau kita katanya kita tahu kata Allah ada, Allah kuasa, Nabi Muhammad dah menyampaikan segala perkara yang disuruh menyampaikan, itu mana kita tahu dengan benda yang wajib. Begitulah. Kita tahu kata makhluk ini baru dijadikan menjadi oleh Allah, maka menjadi oleh Allah akan alam ini adalah perkara yang harus. Itu mana kita tahu dengan benda yang harus. Itulah dalam cakapan kitab kata ta'alluq dengan benda yang harusnya. Kita tahu katanya bertempat beranggota Allah itu adalah perkara yang mustahil. Itu mana ilmu kita bersangkutan dengan benda mustahil. Itu tilik kepada ilmu. Tetapi kalau kita bercakap, apabila kita beritahu ke yang lain, kata ada Allah. Itu mana kita beritahu kata ada Allah itu benda yang wajib. Itu mana kita bercakap pasal benda yang wajib. Begitulah. Itu mengikut gitu. Jadi maknanya nak cerita katanya sifat ilmu ya ada bersangkutan dengan tiga perkara itu. Jadi semaknanya benda yang kita tahu tu tak lepas daripada tiga perkara itu. Benda yang kita tahu tak lepas daripada tiga perkara. Ada kala masuk dalam bahagian wajib, benda yang kita tahu ada kalanya setengah daripada benda yang kita tahu itu masuk dalam bahagian benda jaiz. Setengah daripada perkara yang kita tahu itu masuk dalam bahagian benda mustahil. Tengok kalau kita tahu ke tidak, katanya bergerak dan diam tu tak boleh beri pun pada masa yang sama pada benda yang sama. Kita tahu ke tidak? Jawabnya kita tahu. Itu makna kita tahu dengan benda yang mustahil. Beri pun dua benda yang berlawan ni. Pada satu tempat tak boleh jadi. Begitulah. Tapi apabila sampai masa kita bagi tahu ke orang, kita beri faham ke orang, itu dikatakan dilalah, itu dikatakan menunjuk. Maka maka benda yang kita bercakap, benda yang kita beritahu ke orang dalam cakapan kita hari-harinya, apabila kita bercakap dengan orang, kita beritahu kepada orang, kita berkhabar kepada yang lain, maka tak lepas daripada benda wajib, benda mustahil, benda harus. Sebab kalau orang tanya, kau dah makan ke belum? Kita jawab, saya dah makan. Apabila kita jawab kata saya dah makan, maka makan tak makan tu masuk dalam mana? Masuk dalam apa benda? Masuk dalam benda yang jaiz. Itu mana kita bercakap dengan benda jaiz. Maka itu makna katanya menunjuk oleh kalam kita di atas benda yang harus. Begitulah. Itu maksud katanya dilalah. Sebabnya dilalah ni maknanya ada memberi faham, ada beri berhenti. Tengok apabila kita bercakap dengan suatu cakapan keluar daripada mulut kita, orang faham akan maksud yang kita bercakap. Maka cakapan kita tu ada dilalah, ada menunjuk. Ada dilalah, ada menunjuk. Sebab apabila keluar daripada cakapan kitanya, seperti kita cakap katanya, saya mengantuk sekarang. Saya mengantuk sekarang sebab semalam tak tidur. Kita bercakap katanya, saya mengantuk sekarang. Maka mengantuk tak mengantuk tu masuklah benda yang harus. Maknanya kita beritahu ke orang katanya, kita beri orang faham katanya kita ni mengantuk. Begitu.
Tapi beri faham kata mengatuk, kita mengatuk tu dengan secara guna cakapan. Guna cakapan. Itu dikatakan takluk oleh kalam kita. Tetapi kalau kita menguap, orang tengok kita menguap. Kita sedang menguap, ada orang tengok kepada kita, tengok kita menguap. Apabila dia tu tengok kepada kita menguap, dia pun faham juga kata kita mengantuk. Dia pun faham juga kata kita tu mengantuk. Maka menguap kita pun ada dilalah juga, ada beri faham juga, tetapi bukan dengan bentuk cakapan, bukan bentuk dengan tabiat orang mengantuk. Tabiat orang mengantuknya dia menguap. Maka apabila orang tengok kita menguap, maka menguap kita pun ada dilalah juga, ada menunjuk juga di atas kata kita mengantuk. Tapi bukan bentuk cakapan, bukan bentuk tabiat. Sebab dia faham kata tabiatnya, pada tabiat perangai manusianya, apabila dia mengantuk, dia akan menguap. Jadi menguap pun beri faham kata kita mengantuk. Kalau kita bercakap kata kita, saya mengantuk sekarang sebab semalam tak tidur, maka orang faham kata kita mengantuk juga. Maka tetapi kalau kita bercakap kata kita ni, saya mengantuk sekarang, itu makna memberi faham, menunjuk dengan cara guna cakapan. Tetapi kalau kita menguap, maka perbuatan menguap kita, berlaku menguap kita pun ada menunjuk juga, ada dilalah juga kata kita mengantuk, tapi bukan dengan bentuk kataan, bukan jadi dengan secara tabiat orang mengantuk. Jadi ala kulli hal, menguap dan cakap kata saya mengantuk sekarang tu ada dilalah. Orang faham kata kita mengantuk kedua-duanya. Begitulah. Tengok, kalau kita masih dalam kereta, dalam perjalanan kereta, kita pergi jumpa traffic light, lampu merahnya, kita faham katanya kena berhenti. Maka itu faham daripada dilalah oleh lampu merah di atas berhenti. Maka lampu merah itu ada dilalah, ada menunjuk, ada beri faham kepada kita dengan berhenti. Kita tahu, tengok lampu merah naik, kita berhenti. Itu maknanya lampu merah tu ada menunjuk, ada dilalah. Tapi bukan dengan bentuk cakapan. Begitu juga kalau tidak ada lampu, tidak ada lampu isyarat itu, ada polis kat tengah jalan. Apabila kita berjalan ke depan dia, dia buat isyarat dengan tangan dia, suruh kita berhenti. Maka kita faham daripada buatan tangan dia, maka kita pun berhenti. Maka perbuatan dia pun ada dilalah juga. Dilalah di atas berhenti. Kita faham daripada perbuatan dia, kita kata ini kena berhenti, kita pun berhenti. Sama juga kalau dia cakap berhenti, maka kita pun berhenti. Faham daripada cakapan dia, maka itu dilalah oleh cakapan dia. Begitulah. Agaknya jelas masalah dilalah. Maka kembali kepada ta'alluq oleh sifat kalam Allah Ta'ala dan ta'alluq oleh sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau tanya ilmu Allah Ta'ala, ilmu itu adalah satu sifat. Apabila ada ilmu, tahulah segala perkaranya. Tahu itulah dikatakan nyata, dalam bahasa kitab kata nyata jelas, dan dalam bahasa Arab kata inkishaf. Tahu dengan benda itu, tahu dengan benda ini, tahu dengan benda ini itu dikatakan nyata bagi ilmu. Inkishaf ta'alluqnya, ta'alluq inkishaf bagi ilmu. Maka benda yang Allah Ta'ala tahu tu tak lepas daripada tiga perkara. Benda yang nyata bagi ilmu Allah Ta'ala itu tak lepas daripada tiga perkara ini. Setengah daripadanya masuk di bawah bagai benda yang wajib. Setengah daripadanya benda yang Allah Ta'ala tahu itu masuk di bawah benda yang jaiz. Setengah daripada benda yang Allah Ta'ala tahu, perkara yang Allah Ta'ala tahu itu masuk dalam perkara yang mustahil. Jadi maknanya
perkara yang nyata memanglah Allah Ta'ala tahukan segala perkara, maka segala perkara itu dia tak lepas daripada benda wajib, benda jaiz, benda harus. Begitulah katanya sifat ilmu Allah Ta'ala bertakluk dengan tiga perkara itu. Sebagai takluk inkishaf, maknanya tahu itulah. Kalau inkishaf nisbah bagi ilmu maknanya tahu. Inkishaf nisbah bagi inkishaf nisbah bagi samu' mana mendengar, berdengar. Begitulah. Inkishaf bagi nisbah bagi sifat basar maknanya nampak, melihat. Begitulah. Dan begitu juga kembali pada sifat kalam Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala kalau dia bercakap, kalau dia nak beritahu kepada kita dengan apa-apa perkara, kalau dia beritahu kepada kitanya, maka perkara yang dia beri faham kepada kitanya tak lepas daripada benda wajib, tak lepas daripada benda jaiz, tak lepas daripada benda mustahil. Maknanya setengah daripada perkara yang Allah Ta'ala beritahu kepada kitanya ialah perkara yang mustahil. Setengah pada perkara yang Allah Ta'ala beri faham kepada kitanya adalah perkara yang jaiz. Setengah daripada yang Allah Ta'ala beritahu pada kitanya, bercakap dengan kitanya adalah perkara yang wajib. Seperti dia katanya, kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tiada ada Tuhan melainkannya. Itu dia bercakap pasal benda wajib. Dia bercakap dengan benda yang wajib. Kemudian dia kata pula, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu dia bercakap, dia beri faham kepada kita dengan perkara yang harus. Apa? Menurunkan Quran itu adalah perkara yang harus pada akal. Kemudian apabila Allah Ta'ala bercakap katanya, qalu innallaha salisu salasah. Orang Kristian, orang yang Nasrani, dia i'tikad Allah Ta'ala cerita kepada kitanya, beri faham kepada kitanya, kata orang Nasrani mereka i'tikad kata Allah Tuhan yang ketiga. Jadi Tuhan ada tiga. Itu maknanya dia bercakap pasal benda yang mustahil. Itu menunjuk di atas benda yang mustahil. Begitulah. Itu mana katanya, tetapi ta'luk ilmu, ta'luk inkishaf, dan ta'luk kalam, ta'luk dilalah. Apa makna dilalah? Menunjuk, memberi faham, memberi reti. Itulah. Dan ta'luk kalam dengan nisbah kepada yang lain daripada suruh dan tegah. Dan ta'luk kalam. Dan ta'luk kalam dengan nisbah kepada yang lain daripada suruh dan tegah. Ta'luk kalam, nisbah dengan ditilik kepada yang lain daripada suruh, arah dan tegah. Tegah kita panggil larang. Sama. Ta'luk itu tanjizi qadim. Lulus sedia kala. Belum pada ni kita faham sikit bahwasanya kita panggil perkataan. Semuanya yang keluar daripada mulut kitanya kita panggil perkataan. Ini nak faham di kita dulu untuk nak kenal benda dulu. Tapi memanglah daripada Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala tidak bercakap dengan mulut. Bukan bercakap macam kita bercakap gini. Tapi nak bagi faham dulu katanya, cakapan, perkataan, dia nak panggil suruh, dia nak panggil tegah dan nak panggil lain-lain lagi itu mengikut makna yang difaham daripada cakapan itu. Tengok mana-mana cakapan, kalau seorang itu cerita dengan, dia bercakap dengan benda yang tak betul, dia bercakap dengan benda yang tak betul, dia bercakap, kemudian cakapan dia tu tak betul dengan wakil. Kita panggil orang itu berbohong.
Berbohong tu makna bercakap juga, tapi cakap tilik pada cakapan yang tak betul tu kita panggil bohong. Tapi bohong tu apa dia? Cakapan juga. Apabila seorang itu dia bercakap, makna cakapan dia tu ada mengandungi makna arah. Kita panggil suruh, panggil amar pada bahasa Arab. Dia bercakap, kau berdiri sekarang. Itu percakapan, itu cakapan. Kau berdiri sekarang. Itu cakapan, tapi makna dianya arah. Kita panggil suruh. Kau jangan duduk. Kau jangan duduk. Kau jangan duduk sekarang. Itu dia bercakap juga, tetapi faham daripada situnya tegah daripada perbuatan duduk. Kita panggil apa cakapan itu? Kita panggil tegah, kita panggil nahyun pada bahasa Arab. Kalau dia kalau seorang itu dia sakit, kemudian dia berjumpa doktor, doktor tanya apa ni? Datang ni ada apa? Dia kata dia sakit kepala, sakit kepala, pening kepala, sakit di perut, masalah macam-macam sakit lah. Dia beritahu kat doktor. Itu apa dia panggil? Merayu hal. Cakap juga. Dia panggil apa? Merayu hal. Kalau sampai masanya, dia cerita kata dia ni pada masa dia bercakap, katanya dia ni masa muda-muda dulunya, dia rajin belajar, rajin mengaji dan rajin buat kerja begitu begini. Hari tu dia buat begitu, hari ni dia buat begini. Cakapan juga, tetapi itu panggil apa dia? Berkisah. Berkisah. Kisah. Mencerita-cerita dengan cerita yang lama. Itu macam-macam lah jadi panggilan perkataan kita. Tengok makna yang dipaham. Tengok makna yang dipaham daripada perkataan. Nak panggil apa? Setengah kata berbual-bual. Setengah katanya panggil macam-macam panggil lah. Kemudian, maka tilik kepada sifat kalam Allah Ta'ala. Sifat kalam Allah Ta'ala, maka ta'aluk bagi sifat kalam Allah Ta'ala itu adalah ta'aluk dilalah, menunjuk, memberi faham. Tapi jangan kita faham katanya kalam Allah Ta'ala memberi faham tu mana bercakap tu, maknanya bercakap macam kita tu bukan dia. Bahkan cara mana bercakap Allah Ta'ala itu wallahualam serah kepada ilmu Allah Ta'ala. Jadi ala kulli hal, jadi sifat ilmu Allah Ta'ala ada beri faham di atas beberapa perkara. Ada kalanya sifat kalam Allah Ta'ala beri faham di atas arah. Itu kita kata suruh. Sifat kalam Allah Ta'ala kalau menunjuk di atas tegah daripada larang daripada suatu perkara, kita panggil tegah, panggil nahyun. Maka kalau menunjuk di atas, sekiranya kalau kalam Allah Ta'ala menunjuk di atas benda-benda yang berlaku pada zaman dulu-dulu ni, kita panggil berkisah. Berkisah. Kalau kalam Allah Ta'ala menunjuk katanya jangan kau berzina, nanti dimasukkan dalam neraka, itu panggil ugub. Dan Allah Ta'ala katanya kalau siapa rajin puasa masalan, orang itu akan dapat bahagia, maka itu janji baik, panggil wa'dun. Itu macam-macam lah kalam jadinya, panggilannya. Maka sifat kalam ada ta'aluk dilalah, dia beri faham di atas segala perkaranya. Maka maka sekiranya sifat kalam Allah Ta'ala menunjuk, memberi faham kepada lain daripada makna suruh, makna tegah. Dia katanya dan ta'aluk kalam. Ta'aluk kalam dengan nisbah kepada yang lain. Yang lain daripada suruh dan tegah. Tanjizi qadim. Ta'aluk tu ta'aluk tanjizi qadim. Dengan maknanya lulus dia kala dah Allah Ta'ala menunjuk, sifat kalam Allah Ta'ala menunjuk di atas perkara-perkaranya. Sekiranya kalau Allah Ta'ala bukakan hijab, bukakan dindingan dan
dia bagi dengarkan sifat kalam dia, kita boleh faham. Kita boleh faham sebab dia ada menunjuk sedia kala lagi dah. Lain pada suruh dan tegah. Adapun dengan nisbah kepada keduanya, adapun ta'alluq kalam dengan nisbah dengan ditilik kepada keduanya, suruh dan tegah, maka tiada disyaratkan pada keduanya. Ini dia khilaf. Masalah nak suruh, nak larang. Dia khilaf di antara ulama bahwasanya nak suruh, nak larang itu syarat, adakah disyarat nak ada yang disuruh ke tak syarat. Nak larang adakah disyarat nak ada yang dilarang ataunya tak ada. Tengok kita apabila kita nak suruh akan suatu perkara, akan seorang. Syaratnya orang yang kita nak suruh tu mesti kena ada. Tengok. Kalau katanya sekarang kita belum ada anak lagi. Kita belum dapat anak lagi. Maka kita ingat dalam hati nanti saya ni kalau dapat anak, apabila anak besar sikit, saya nak suruh dia pergi sekolah. Saya nak suruh dia belajar. Maka nak suruh belajar tu belum pada ada anak tu tak boleh kita suruh lagi. Tapi dalam kesediaan untuk nak suruh. Tapi nak suruh tu nanti kena ada anak dululah. Sebab nak suruh tak boleh jadi kalau tidak ada yang kena suruh. Jadi kita pun simpan cakapan kita. Simpan cakapan kita dalam hati kita. Tunggu ada dapat anak, tunggu anak besar sikit, kita pun suruh. Kau mesti kena belajar di situ, kena belajar ilmu ni, ilmu itu. Maka gitu juga. Kita ingat dalam hati katanya sekarang kita belum dapat anak, kita ingat dalam hati kalau aku ni dapat anak, aku nak larang daripada bercuri dan sebagainya, maka kita boleh larang sekarang ke tidak? Kalau tidak ada anak, tak boleh nak larang lagi. Nak larang daripada bercuri dan sebagainya, nanti ada anak lah. Anak tu yang kena larang. Begitulah. Jadi, itu masalah kitanya. Adapun di sisi Allah Ta'ala, nisbah bagi suruh dan tegah itu ada khilaf di antara dua kaum. Setengah katanya, nak suruh, nak tegah itu syarat kena ada yang disuruh. Kena ada yang disuruh, yang ditegah, yang dilarang. Maknanya selama mana tidak ada yang disuruh, yang ditegah itu Allah Ta'ala tak menyuruh, Allah Ta'ala tak menegah. Siapa yang kena suruhnya? Siapa yang kena tegahnya? Makhluk inilah. Daripada manusia, daripada malaikat dan sebagainya. Yang Allah Ta'ala arahkan, yang Allah Ta'ala larangkan. Maka mengikut setengah ulama dia katanya menyuruh dan menegah ini tak boleh menyuruh, tak boleh menegah, melainkan kena ada yang disuruh dan kena ada yang ditegah. Mana belum pada cakap mudahnya, belum pada nak ada makhluk ini Allah Ta'ala ada suruh buat apa-apa ke tidak? Jawabnya tak suruh lagi. Dan belum pada ada makhluk ini Allah Ta'ala ada menegah ke tidak, maknanya jawabnya tak menegah lagi. Begitu. Setengah dia katanya begitu. Setengah ulama dia kata begitu. Jadi nak suruh mesti kena ada, maknanya mesti kena ada yang disuruh. Nak menegahkan, nak tegahkan daripada suatu perkara mesti kena ada orang. Kalau orang lah, mesti kena ada orang yang ditegahkan. Setengah ulama dia katanya begitu. Tetapi setengah ulama dia katanya tak syarat. Tak syarat nak suruh, nak tegah tak syarat. Tak syarat apa? Tak syarat kena ada yang disuruh, tak syarat kena ada yang ditegahkan. Sebab tilik kepada sifat kalam Allah Ta'ala, dia boleh menegahkan akan apa yang dia nak tegah. Dan dia boleh nak suruh akan apa yang dia nak suruh. Nak beri reti kata suruh, nak beri reti kata tinggal. Tutup tinggal. Begitulah.
Tengok dia katanya ada pun dengan nisbah kepada keduanya suruh dan tegah, maka tiada disyaratkan pada keduanya. Jadi maka mengikut satu kaum. Maka mengikut satu kaum dia katanya tiada disyaratkan pada keduanya pada suruh dan tegah, ada yang disuruh, ada dan yang ditegah. Siapa yang disuruh? Makhluk inilah. Allah Ta'ala nak suruh malaikat, Allah Ta'ala suruh manusia dengan itu ini, Allah Ta'ala suruh jin, katalah. Dan yang tegah, yang kena tegah. Maka dia katanya, maka demikian juga artinya tanjizi qadim. Kalau mengikut, jadi maknanya nisbah bagi ta'aluk, nisbah bagi suruh dan tegah. Mengikut kaum pertama tiada disyarat kena ada yang disuruh dan ditegah, maka takluk kalam Allah Taala dengan tegah dan suruh itu takluk tanjizi qadim juga. Dengan maknanya dah lulus Allah Taala bagi faham kata kena buat begitu, kena buat begini. Dah lulus dia kala sifat perkata Allah Taala beri faham di atas kena tinggal benda tu, kena tinggal benda ini. Dan jika tiada disyaratkan, yakni jika kita mengikut kaum yang mengatakan disyaratkan dia kan ada yang disuruh dan yang ditegah. Nak segah, nak tegah kena ada lah yang ditegah. Nak suruh mestilah kena ada yang disuruh, yang kena suruh. Nascaya adalah takluk kalam keduanya, pada keduanya suluhi qadim, dahulu daripada ada yang disuruh dan yang ditegah. Belum pada nak ada yang disuruh dan yang ditegah itu jadi takluknya panggilnya takluk suluhi qadim, patut padan sedia kala lagi untuk nak menyuruh dan untuk nak menegah. Dan tanjizi hadis baru lulus kemudian daripada ada keduanya, yang disuruh dan yang dilarang, macam saya kata tadi. Jadi maknanya kita sekarangnya belum dapat anak lagi. Kita sekarangnya belum, contohnya kita sekarangnya kita dapat anak lagi. Maka kita dah belajar katanya sembahyang, kena sembahyang, kita orang Islam ni. Kita kena sembahyang, kita kena puasa, kita kena buat zakat dan sebagainya. Dan kita orang Islam ni tak boleh bercuri dan tak boleh mengupak dan sebagainya. Maka apabila kita belajar, kita tahu pentingnya benda itu, kita tahu, maka kita buat cadangan dalam hati katanya, nanti saya dapat anak, saya nak suruh dia sembahyang. Nanti saya nak dapat anak, sebab sekarang kita tak dapat anak lagi. Nanti saya dapat anak, saya nak suruh dia sembahyang. Nanti saya dapat anak, kalau dia boleh faham cakapan, saya nak larang dia daripada curi dan mengupak dan sebagainya. Maka dalam keadaan belum kita nak dapatkan anak dan belum pada anak kita nak besar tu, maka dalam kesediaan kita, dalam cadangan kita, patut padan kita nak larang dia dengan apa yang dilarang, dengan apa yang kita hendak larang, dan patut padan kita nak suruh dia dengan apa benda yang kita nak suruh dia. Tetapi dah berlaku suruh ke sekarang? Jawabnya tak berlaku suruh lagi, hanya cadangan kita saja. Sebab kita nak suruh tak boleh lagi lah, anak kita belum dapat lagi. Artinya sekarang anak kita baru lahir saja, tak faham cakapan lagi. Jadi mana dalam kesediaan, itu maknanya sedia untuk nak larang, sedia untuk nak tegah. Tapi Allah Ta'ala itu ketika pada masa Allah, pada ketika makhluk belum ada, pada ketika makhluk belum ada, Allah Ta'ala belum melarang lagi, belum menegah lagi. Belum ada suruh buat apa-apa lagi, belum pada larang lari pada apa-apa perbuatan lagi. Sebab makhluk tidak ada, tak tahu nak suruh siapa lagi lah, tak tahu nak larang siapa lagi lah. Jadi pada masa itu maknanya kesediaan. Jadi patut padan layak bagi Allah Ta'ala sedia kala dah untuk nak larang, untuk nak menegah. Tapi dah berlaku larang ke? Belum, sebab makhluk belum ada. Tetapi apabila Allah Ta'ala mengadakan makhluk, menjadikan makhluk,
maka apabila sampai masa dia menyuruhlah apa yang dia nak suruh, maka itu jadi tanjizi hadis, berlakulah. Tapi berlaku tu barulah sakat ada makhluk inilah. Sakat ada makhluk inilah. Begitulah. Baru ada suruh, barulah ada larang. Apabila ada makhluk. Ini kaum yang kedua. Jadi maknanya Allah Ta'ala melarangkan kita daripada perkara yang dia larang. Allah Ta'ala melarangkan kita daripada berzina, daripada bercuri dan sebagainya. Itu baru saja. Bukan sedia kala tidak. Dan begitulah Allah Ta'ala suruh kita solat, suruh kita puasa. Bila? Sakat ada kita ni. Sakat ada kita ni lah. Belum pada kita nak ada, dia tak suruh lagi kita sembahyang. Belum pada kita nak ada, dia tak larang lagi kita bercuri dan sebagainya. Dan juga lebih-lebih laginya kita manusia. Belum pada kita nak balik, dia tak suruh lagi kita sembahyang. Belum pada kita nak balik, dia tak larang lagi kita bercuri dan sebagainya. Dengan maknanya kalau bercuri itu tak berdosa lah. Begitulah. Jadi maknanya kena ada syarat, kena ada yang disuruh. Barulah berlaku suruh. Kena ada yang ditegah, barulah berlaku yang ditegah. Maka tilik kepada kaum yang kedua ini, maka kalau kita tilik kepada perkataan pendapat ulama yang kedua ini, belum pada nak ada makhluk, maka suluhi qadim patut padan sedia kala Allah Ta'ala nak menyuruh dan nak melarang. Berlaku dah tanjiz ke, dah berlaku ke, dah lulus ke, belum. Sebab tidak ada benda yang dilarang, disuruh lagi. Tetapi apabila ada benda yang hendak disuruh sebab Allah Ta'ala dah menjadikan makhluk, maka sampai masa Allah Ta'ala suruh arah dengan suatu perkara, dan sampai masa Allah Ta'ala larang daripada suatu perkara, maka itu dikatakan tanjizi hadis. Baru berlaku, lulus yang baru. Tengok nisbah bagi keseorangan-seorangan kitanya. Kalau tanya, bila Allah Ta'ala suruh kau sembahyang? Nisbah bagi kita. Jangan cakap kata bila Allah Ta'ala suruh umat Islam sembahyang. Itu mulai dari sembahyang 5 waktu. Itu mulai daripada Isra' dan Mi'raj tu lah. Di situ. Dengan secara seluruhnya. Tetapi nisbah bagi kita saja ni. Bila Allah Ta'ala mulai suruh kita sembahyang. Sakat kita balik. Sakat kita balik. Tapi bentuk arahan tu memanglah datang pada zaman Nabi Muhammad lagi. Tapi belum tuju kepada kita lagi. Yang orang yang ada zaman dulu dah tujulah. Tapi arahan sembahyang itu belum pada kita ada, belum pada kita balik. Belum ditujukan arahan itu kepada kita. Yang orang yang sebelum pada kita memanglah dah dituju. Tetapi dengan secara peribadi kitanya, belum pada kita ada, belum pada kita balik, arahan sembahyang dah dituju kepada kita. Jawabnya tidak lagi. Sebab tu apabila kita belum balik, kita tak solat, berdosa ke tidak? Belum pada kita balik, kita tak solat, berdosa ke tidak? Jawabnya tak berdosa. Sebab apa? Suruhan wajib sembahyang di atas kita belum sampai lagi. Tiliknya begitu. Jadi pendek katanya, kalau kita katanya belum dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah disuruh sembahyang 5 waktu? Tak ada lagi. Tak ada disuruh lagi dengan sembahyang 5 waktu. Apabila dibangkitkan Nabi Muhammad, barulah ada suruh sembahyang 5 waktu. Suruh kepada Nabi Muhammad dan umatnya sembahyang 5 waktu. Jadi mana itu menunjuk katanya baru tanjizi hadis. Itu kita mengikut kaum yang kedua. Adapun kaum yang pertama, dia tak tilik begitu, tak tilik kepada syarat kena ada tak ada. Kalau nak suruh maknanya ditilik kepada sifat kalam Allah Ta'ala memberi faham dengan segala perkara. Memberi faham dengan segala perkara. Sifat kalam Allah Ta'ala beri faham dengan suruh begitu, suruh begini. Sifat kalam Allah Ta'ala beri faham dengan larang begitu, larang begini. Itu dah sedia kala. Tak syarat kena ada benda yang disuruh dan benda yang dilarang. Itulah. Jadi, kena katanya bahasan
sifat kalam ni memanglah susah sikit. Nanti kita ulang lagi masalah ta'alluq sifat kalam macam mana dalam bahasan dalil lagi akan datang pada firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklimah. Nanti kita ulang balik di situ pula. Agak-agaknya mudah-mudahannya kita boleh faham apa maksud yang disebut dalam kitabnya. Jadi ala kulli hal, untuk nak lepas kita daripada tuntutannya, kita wajib i'tiqad bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Dan dengan sifat kalam itulah Allah Ta'ala beritahu kepada hambanya dengan beberapa perkara. Beri faham kepada hambanya dengan beberapa perkara yang dia nak menyampaikan, nak beritahu kepada kita. Itulah sifat kalamnya. Jadi asalnya kita kena i'tiqad katanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Sifat perkata yang mana sebut dalam ta'rif. Perkata itu ialah satu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Lain daripada bercakap, lain daripada bercakap, lain daripada perkataan. Percakapan lain pada perkataan. Sebagaimana saya dah sebut dulu. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya dan mustahil lawannya. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فرد علينا وابتحت يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.